Okay, Assalamualaikum semua. Kita sambung dengan menerbitkan rumus sebutan ke n, Tn bagi janjang geometri. Okay, kita imbas balik kalau janjang aritmetik, janjang siapa ingat? Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okay, itu janjang aritmetik. Sekarang bagi janjang geometri, okay, kita tengok ni sepatutnya kita bincang dalam kumpulan. Tapi tak apalah, kita bincang sama-sama kat sini. Okay, kita tengok. Kalau sebutan pertama T1, nilai sebutan dia 2. Okay, kaedah mendapatkan nilai sebutan dia adalah 2 darab 3 kuasa kosong. Nampak? Sebab kita nak ni yang dia nilai sebutan dia 2, 6, 18, 54 kan. 2 nak jadi 6 ni apa perlu dia buat? So kita nak cari ni, kita asal tadi kalau janjang geometri antara 2 ni kita cari nisbah sepunya kan. So kita cari nisbah sepunya. Sini 6 bahagi 2 dapat 3. 18 bahagi 2 dapat 3. 18 bahagi 2 pula. 18 bahagi 6. 6 dapat 3. 54 bahagi 6 bahagi 18 kita dapat 3. So R dia adalah 3. Nampak? So untuk A, untuk sebutan pertama, T1 sama dengan 2. Kita dapat dari 2 darab 3 kuasa kosong. Nampak? Untuk sebutan kedua, 6. Kita dapat dari 2 darab, nisbah dia 3 tadi kan? 3 kuasa 1. Nampak? Untuk T3, 18. 2 darab 3 kuasa 2. Nampak? T4 sama dengan 54. 2 darab 3 kuasa 3. Nampak? Dia punya flow dia macam gitu. Sekarang di atas ini kosong. Ni 1. Macam mana kita nak kaitkan? So kosong ni dapat dari 1 tolak 1. Kita tengok. 1 dengan 2. 2 jadi 1 dapat 2 tolak 1. 2 kat sini, sini 3. 3 tolak 1. 3 sini, 4. 4 tolak 1. 4 tolak 1, 3 kan? 3 tolak 1, 2. 2 tolak 1, 1. So, boleh createkan satu rumus, iaitu A ni adalah 2 kan? So, A 3 ni adalah R. R kuasa 1 ni, 1 tak nampak 2 ni adalah N. Nampak? Kuasa N tolak 1. 1 tu kekal untuk semua. So, daripada semua ni kita boleh simpulkan rumus dia adalah Tn sama dengan AR N tolak 1. Faham? Boleh? So, kalaulah hujung sekali sebutan ke Tn, bermaksud dia adalah 2 darab 3 kuasa N tolak 1. So, 2 tu adalah A. 3 ni adalah R N tolak 1. Nampak? Itu adalah rumus dia. So, dia nak sebutan ke berapa? Kalau sebutan ke T10. A berapa tadi? 2. R tadi? 3. 10 tolak 1. Jadi, 2 darab 3 kuasa 9. So, rumus dia Tn sama dengan AR N tolak 1. Yang ni kena hafal. Boleh? So, kita proceed. Contoh 11. Cari nisbah sepunya
Dan sebutan kelima bagi janjang geometri. Dia bagi dah janjang geometri 4 negatif 20 100 negatif 500. Okey, apa rumus janjang geometri? Sebutan tu Tn sama dengan ARN tolak 1. Nampak? Kuasa Okey, so kat sini A dia adalah 4. R dia adalah negatif 20 per 4. Dapat negatif 5. Okey, so dia nak sebutan ke-5. Bermaksud T5 sama dengan ARN tolak 1. So A tadi adalah 4. 4. R tadi adalah negatif 5. N adalah ni N 5 tolak 1. 1 kekal. Okey, sama dengan 4 darab negatif 5 kuasa 4. So dengan menggunakan kalkulator kita akan dapat 2500. Okey, boleh? Okey, kita pergi ke B. Cari nisbah sepunya dan sebutan ke-7 bagi janjang geometri 2 per 3, 2 per 9, 2 per 27. So, A dia berapa? A dia 2. A adalah sebutan pertama. R dia adalah sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Sebutan kedua 2 per 3 bahagi sebutan pertama 2. So 2 per 3 darab 1 per 2. Nampak? Bila kita tukar bahagi jadi darab 2 tu kita songsangkan, salingankan dia. Okay, so kita akan dapat 1 per 3. Dari sini kita akan buat T7 sama dengan ARN tolak 1. So, A adalah 2, R adalah 1 per 3, N tolak 1, N adalah 7 tolak 1. So, dapat 2 darab 1 per 3 kuasa 6. Kita akan dapat 2,729. 2 per 729. Okey, jelas? Okey, next. Kita tengok contoh 12. Cari bilangan sebutan dalam janjang geometri. So, dia nak bilangan sebutan. Apa itu bilangan sebutan? Bilangan sebutan adalah Tn. N yang keberapa dalam janjang geometri ni. Maksudnya, ini T1, ini T2. Negatif 1 per 3, T3. Yang last kali, Tn. Kita tak tahu yang last kali ni T yang keberapa. So kita dapat berapa bilangan sebutan dekat panjang ni. Okay, so guna rumus Tn sama dengan ARN tolak 1. So Tn kita berapa? 1 per 9375. Tn adalah semua ni. Sama dengan A kita berapa? Apa A dia? Negatif 25 per 3. R kita dah cari ke belum? Belum. So, cari kat tepi ni. R sama dengan sebutan kedua bahagi sebutan pertama. 5 per 3 bahagi negatif 25 per 3. So, 5 per 3 darab negatif 3 per 25. Mana yang boleh cancel? Cancelkan dulu. Kalau tak, guna kalkulator je. 5 kali 1, 5 kali 5, 25. Negatif 1 per 5. Jadi, R dia tadi adalah negatif 1 per 5 kuasa N tolak 1. N tu kita tak tahu, betul tak? Okey, next. Kita teruskan lagi. 1 per 9375 sama dengan. Yang ni, operasi dengan sebelah ni adalah darab. Jadi bawah ini ke seberang sini. Jadi apa? Bahagi. So, bahagi. Tulis bahagi negatif 25 per 3. Tak payah susah. Sama dengan negatif 1 per 5 kuasa N tolak 1. Okey. Next. Apa perlu kita buat? Bila bahagi kita tukar jadi
darab pandai. 9375 darab 3/25. Negatif jangan lupa. Sama dengan negatif 1/5 kuasa N tolak 1. Okey, next. Bila darab macam itu, kita buat apa? Negatif 1. Bagilah. Gunakan kereta. Kita akan dapat negatif 1/78125 sama dengan negatif 1/5 kuasa N tolak 1. Okey, dah dapat yang ini. Apa perlu kita buat? Okey, so negatif 1/78125 sama dengan negatif 1/5 kuasa N tolak 1. Okey, sekarang awak cari negatif 1/785 tu adalah negatif 1/5 kuasa 7 sama dengan negatif 1/5 kuasa N tolak 1. So, menggunakan hukum indeks, ini kita boleh 7 sama dengan N tolak 1. Jadi 7 tambah 1 sama dengan N. N sama dengan 8. So, bilangan sebutan dia adalah 8. Okey, faham? Okey, next. Contoh 13. Sebuah stadium terbuka mempunyai 20 buah kerusi pada baris pertama. So, baris 1, 20 kerusi. Bilangan kerusi pada baris berikutnya adalah 1/2 kali bilangan kerusi pada baris sebelumnya. So, baris kedua adalah dia tambah 1/2 bilangan kerusi pada baris sebelumnya. Maksudnya, kalau pertama tu 20, okey, baris seterusnya 1/2 kali. 1/2 kali bilangan baris kerusi pada baris sebelumnya. Baris kedua adalah, okey, setengah daripada 20 adalah 10, betul? 10 tambah 20 adalah 30. Nampak? Baris seterusnya, separuh daripada setengah daripada 30, 15. 15 tambah 30, 45. Faham? Okey, dan seterusnya. Sebab dia kata 1/2 kali. Bermaksud, R dia adalah 30 bahagi 20 dapat 1.5. Okey? So, kita tengok. Hitung bilangan maksimum kerusi yang terdapat pada baris ke-10. Bermaksud dia nak T10 sama dengan, apa rumus Tn? Tn sama dengan ARN kuasa N. AR kuasa N tolak 1. Jadi, A dia adalah 20. R dia adalah 1.5. N dia adalah 10 tolak 1. So, 20 darab 1.5 kuasa 9. Kita akan dapat 768.9. Jadi, bilangan maksimum kerusi yang terdapat pada baris ke-10 adalah 768. Mana maunya 0.9 tu kan? Okey. So, untuk ni yang A. Kita pergi ke B. Okey, untuk B, baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi. Okey, so dia nak 505 tu baris yang berapa baris? Berapa baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi. Jadi, kena buat Tn sama dengan ARN tolak 1 mesti lebih daripada 505
kerusi. Jadi A dia adalah 20, R dia adalah 1.5, and kuasa N tolak 1 lebih besar atau sama dengan 505. So 1.5 kuasa N tolak 1 lebih besar atau sama dengan 505 bahagi 20. Siap-siap. So kita akan dapat 505 bahagi 20. Kita akan dapat 25.25. Okey. So 1.5 kuasa N tolak 1. Okey. Sekarang kelas, macam mana kita nak buat benda lah ni? Benda lah ni, okey, kita tak boleh buat macam tadi. Tak boleh agak-agak je berapa. Okey, so kita kena guna hukum log. Okey, ingat balik hukum log. Okey, menggunakan hukum log, okey, bila kita guna hukum log, kita letak, kita jadikan dia log. Log 1.5 kuasa N tolak 1 lebih besar daripada sini pun ada log. Nampak? 25.25. Okey, kemudian kalau log, kuasa ni bawa ke depan kan? Okey, N tolak 1, kurungkan dia. Log 1.5 lebih besar daripada log 25.25. Okey, kita sambung di sebelah sini. Okey, so N tolak 1 kurung log 1.5 lebih besar daripada log 25.25. So, pindahkan log ke seberang sana dengan geng dia. Log 25.25 per log 1.5. So, guna kalkulator awak. Tekan, kita akan dapat N tolak 1 lebih besar daripada 7.96. Jadi N lebih besar daripada 7.96 tambah 1. N lebih besar daripada 8.96. Bermaksud baris ke-9 mempunyai sekurang-kurangnya 505 sekurang-kurangnya kerusi. Okey? Kalau 8 dia tak cukup 505 kerusi, kena 9. Okey, boleh? Okey, next kita sambung ke latih diri 5.6. So kita buat. Awak yang ni senarai ni awak buatlah macam mana kan? Photostat pun boleh, tapi pengiraan mesti buat. Okey, kita mula dari sini. Mula. Okey. T1 sama dengan 12. Apa lagi maklumat dia? T3 sama dengan T3 sama dengan 27. Cari T5. Okey. So, maklumat yang kita perlu ada adalah apa? Yang penting. Mesti kita kena tahu rumus dia apa. Rumus dia mesti awak tahu Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Yang tu awak kena tahu rumus dia. Okay, next. T1 adalah 12. T1 adalah 12 bermaksud T1 adalah A. Nampak? Okey. T3 sama dengan 27. Sama dengan rumus apa? A, R, kuasa N tolak 1. So, A dia kita tahu 12. R dia kita tak tahu. N dia adalah 3 tolak 1. 27. So, kat sini 27 per 12 sama dengan R kuasa 2. So, 27 per 12. 9 per 4 sama dengan R kuasa 2. So, boleh dapat R. R sama dengan 3 per 2. Kita punca kuasakan dia. Okey. So, dah dapat R. Kita boleh cari T.
T5 adalah A, R, N tolak 1. Rumus yang sama. So, A dia adalah 12 pandai. R dia adalah 3/2. N adalah 5 tolak 1. So, kita akan dapat. Ini kelas awak tak boleh 2 dengan 12 tak dicancelkan sebab 3/2 tu ada kuasa. So, 3/2 kuasa 4. Okey. Gunakan kalkulator, kita akan dapat kita akan dapat 2/4/3/4. Okey, so mana jawapan 2/4/3/4? Ini dia. Nampak? Okey, next. Bila ni kita tengok. Seterusnya, jika T1 sama dengan 4, okey. Pusingkan dia. T1 sama dengan 4. T3 sama dengan T2 tambah 24. Cari nilai positif R. So, okey. T1 adalah A. T3 adalah T3 adalah A, R kuasa 2. Nampak? Okey, ni T3. So, bermaksud A, R kuasa 2 sama dengan T2 ni adalah A, R tambah 24. So, dari sini kita boleh cari apa? Kita boleh cari R dia. So, A kita ada dapat 4. R kuasa 2 sama dengan 4R tambah 24. Boleh permudahkan. R kuasa 2. Bawa semua ke seberang sini. Tolak R. Tolak 24 bagi 4. 6 sama dengan 0. Nampak? So, gunakan EQN. Kita guna kalkulator je. So, 1. Masukkan nilai. Negatif 1. 6. So, kita akan dapat kat sini. Okay, so kita akan dapat kat sini. R tolak 3. Satu lagi R tambah 2 sama dengan 0. Jadi R sama dengan 3. R sama dengan negatif 2. So, dia nak positif. Positif bermaksud yang negatif abaikan. Jadi jawapan dia R sama dengan 3. So, kat mana R sama dengan 3? Ini. Okey, next. Okey. Diberi 3, diberi negatif 3. Negatif 3, 6, negatif 12. Tak ada, negatif 192. Cari bilangan sebutan. Bermaksud, hujung ni adalah sebutan ke berapa. Kita tahu bilangan sebutan semua ni sampai sebutan ke berapa. So, A dia dah dapat. A dia negatif 3. R dia adalah 6 bahagi negatif 3, kita dapat negatif 2. Nampak? So, rumus dia Tn sama dengan ARN tolak 1. Tn adalah negatif 192 sama dengan A dia negatif 3. R dia negatif 2 kuasa N tolak 1. Okay, so kita nak selesaikan dia. Negatif 192 bahagi negatif 3 sama dengan negatif 2 kuasa N tolak 1. So, 192 bahagi 3 kita akan dapat
64 sama dengan negatif 2 kuasa N tolak 1. So, 64 ni adalah 2 kuasa berapa? Negatif 2 kuasa berapa? Okay, so kita dapat negatif 2 kuasa 6 adalah 64. Negatif 2 kuasa N tolak 1. Jadi atas dia kita boleh samakan 6 sama dengan N tolak 1. Bermaksud N sama dengan 6 tambah 1 dapat 7. Okey. So 7 jawapannya yang mana? Okey, 7 yang ini. Okey, next. Okey, diberi A sama dengan 50 dan T5 sama dengan 12 per 25. Jadi keluarkan maklumat yang ada. Makin kecil tu saja cikgu ni. Okey. Kemudian kita buat A sama dengan 50, T5 sama dengan 20, 12 per 25. Cari R. Bermaksud guna T5 tu. AR kuasa N tolak 1 sama dengan 20. Tukar boleh tak? Tukar jadi tak wajar. 20 kali 25 tambah 12. So kita dapat 512 per 25. Ini cikgu tukar jadi ni. Okay. So A adalah 50. R adalah tak tahu. N adalah 5 tolak 1 sama dengan 512 per 25. Bermaksud R kuasa 4 sama dengan 512 per 25 bahagi 50. Okay, nampak? So R kuasa 4 sama dengan 512 per 25 bahagi 50. Kita akan dapat 256 per 625. So, R sama dengan kita mesti punca kuasa 4. Macam mana punca kuasa 4? Kalkulator kan ada kan? Punca kuasa 4. Punca kuasa 4. 256 per 625. So, kita akan dapat 4 per 5. So, jawapan 4 per 5 kat mana? Yang ini. Nampak? Okey. Kita mula dengan ni. Kemudian ini. Ini. Sini. Okey, sekarang seterusnya. Okey. Diberi R sama dengan 1 per 2. Okey. R sama dengan 1 per 2. T3 sama dengan 1 per 6. Cari T10. Bermaksud T10 ni adalah AR 10 tolak 1. Sama dengan AR kuasa 9. Yang ni adalah T10. Okey. AR kuasa 9 ni adalah T10. Okey. So, yang perlu kita cari adalah A kan? Sebab tak ada A tu. So, nak cari A mesti menggunakan T3. T3 adalah AR 3 tolak 1, 2 kan? Sama dengan 1 per 6. Jadi, R yang kita ada adalah 1 per 2. Kuasa 2 sama dengan 1 per 6. So, A 1 per 4 sama dengan 1 per 6. Bermaksud, A sama dengan 1 per 6 bahagi 1 per 4. So, kita akan dapat A dia, kecil je. A sama dengan 1 per 6 darab 4 per 1. So, A dapat 4 per 6. A dapat 2 per 3. Okey. So, dah dapat 2 per 3 A. Bolehlah cari nilai.
So, AR kuasa 9. T10 sama dengan A dia adalah 2/3. R dia adalah 1/2 kuasa 9. Kita akan dapat jawapan. Kuasa 9 1/768. So, kat sini. Nampak? So, 8. Jadi, soalan seterusnya cari T5 bagi jujukan X tambah 1, X tambah 3 dan X tambah 8. Okay, first kita kena cari dulu nilai X tu. Okay, macam mana nak cari nilai X? Gunakan R. R sama dengan X tambah 3 per X tambah 1. Sama dengan X tambah 8 per X tambah 3. Boleh kan? R1, ni R2. Okay. So, kat sini kita kena darab silang. Silangkan dia. Ni darab sini. Ni darab sini. Nampak? So, kita akan dapat X tambah 3, X tambah 3 sama dengan X tambah 8, X tambah 1. Okay, tak clear tu nanti kita betulkan. So, kat sini X kuasa 2 tambah 3X tambah 3X tambah 9 sama dengan X kuasa 2 tambah 8 tambah X tambah 8X tambah 8. Okey. Kumpulkan satu bahagian. So, kita akan dapat X kuasa 2 tolak X kuasa 2. Ni kita bawa ke seberang sana. 3X tambah 3X, 6X tambah 6X, tolak X. Tolak ini 9X tambah 8 tambah 9 tolak 8 sama dengan 0. Okey. So kita akan dapat 6 tolak 9 3X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1/3. Tu. 6X tolak 9 adalah negatif 3X. So, kita akan dapat positif. Positif 1/3. Okay, X sama dengan 1/3. Jadi, untuk jujukan ini, so, 1/3 tambah 1, 1/3 tambah 3, 1/3 tambah 8. So, kita akan dapat 4/3 10/3 25/3. So, R dia adalah 10/3 bahagi 4/3. So, kita dapat 10/3 darab 3/4. So, dapat 10/4 ataupun 5/2. Ni adalah R. So, dari dah dapat R, bolehlah kita buat T5. Okay, so T5 sama dengan AR kuasa 4. A adalah 4/3. R adalah 5/2 kuasa 4. So, kita dapat 4/3 darab 5/4 kuasa 4. So, kita akan dapat 625/4.
192. 192 pula. 5/2 kan. Okay, so 6/25/12. Inilah dianya. Nampak? So last one. Last one kita kena padam ni. Tepi ni pula. Okay. Diberi 0.12, 0.0012, 0.00012. Cari R. So R sama dengan 0.0012 bahagi 0.12. Kita akan dapat 1212. Per 0.12. Nak kalkulator je lah. 0.0012 bahagi 0.12. Kita akan dapat 1/100 sama dengan 0.01. So selesai, tamat. Okay, so harap awak boleh buat ikut susunan yang betul. Okay, next. Nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebiji bola yang dilantun ke lantai. Bola ni kita lantun ke lantai. Nampak tu? Okay. Ketinggian lantunan yang paling besar adalah 3 meter. Tinggi dia adalah 3 meter. Ketinggian setiap lantunan adalah sebanyak 95% daripada lantunan sebelumnya. Jadi, lantunan keberapakah kali pertama ketinggiannya kurang 1 meter? Okay, maksud awal tu adalah 3 meter. Yang kedua mesti kurang 3 darab 0.95. Faham? Yang ketiga, bila lantunan ketiga adalah 3 darab 0.95 kuasa 2. Faham tak? Okay, so sampai ada 1 meter. Kurang daripada 1 meter dia punya tinggi. Dia makin rendah, makin susut 0.95. Makin susut. Okay. So, dia punya R dia adalah 0.95. A dia adalah 3. Jadi, TN yang keberapa kurang daripada 1 meter. So, TN sama dengan AR kuasa N tolak 1 kurang daripada 1. A adalah 3, R adalah 0.95 kuasa N tolak 1 kurang pada 1. So, 0.95 kuasa N tolak 1 kurang daripada 1/3. Okay, so buat apa ni? Yes, log. Logkan dia. Log 1/3. So, kuasa bawa ke depan Zaz. N tolak 1 log 0.95 kurang daripada log 1/3. Dari sini N tolak 1 kurang daripada log 1/3 bahagi log 0.95. Okay, so kita akan dapat N tolak 1 kurang daripada 21.4. N kurang daripada 21.4 tambah 1. N kurang daripada 22. Buat yang refleksi. Ini guna refleksi. Kita nak tahu N ke berapa sebenarnya. So, kalau N T22. Okay, kalau T22 kita nak tahu ketinggian dia berapa. Lantunan dia berapa kan. T22 AR kuasa 21. So, A dia 3, R dia 0.95 kuasa 21. Kita akan dapat, mari kita kira. 3 darab 0.95 kuasa 21. 1.02. Okey. Ni tak kurang daripada 1 meter. T23 AR kuasa 22. So, 3 darab 0.95 kuasa 22. Kita akan dapat
0.97. Jadi T yang ke berapa kat sini? Ya, T yang ke sebutan yang ke 23. N sama dengan 23. Ni yang betul. Okey, itu kita guna check semula. Okey, boleh. Sebutan yang ke 23, lantunan dia 0.97, kurang daripada 1 meter. Okey, selesai latih diri ni. Nanti kita akan sambung dengan hasil tambah sebutan janjang geometri. Okey, jumpa lagi.